Hosea bab 1. Inilah firman Tuhan yang turun kepada Hosea anak Beeri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman pemerintahan Yerobeam anak Yoas, raja Israel. Apabila Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, Dia berfirman kepada Hosea, "Pergilah, peristerilah seorang perempuan lacur dan milikilah anak-anak pelacur, karena luar biasa besarnya pelacuran penduduk negeri ini dengan meninggalkan Tuhan." Maka pergilah dia memperistri Gomer, anak perempuan Diblaim. Perempuan itu pun mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki baginya. Firman Tuhan kepada Hosea, "Namailah dia Yizriel, kerana tidak lama lagi aku akan membalas penumpahan darah di Yizriel kepada keturunan kaum Yehu, dan aku akan mengakhiri kerajaan keturunan kaum Israel. Pada hari itu, aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yizriel." Perempuan itu mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak perempuan. Firman Tuhan kepada Hosea, "Namailah dia Lo Ruhamah, kerana aku tidak akan mengasihani keturunan kaum Israel lagi, sehingga aku sudi mengampuni mereka. Tetapi aku akan mengasihani keturunan kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan, Allah mereka. Aku tidak akan menyelamatkan mereka dengan busur panah, dengan pedang, dengan peperangan, dengan kuda, atau dengan pasukan berkuda." Setelah Lo Ruhamah bercerai susu, perempuan itu mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak lelaki. Firman Tuhan, "Namailah dia Lo Ami, kerana kamu bukan umatku, dan aku tidak mahu menjadi Allahmu. Namun demikian, jumlah orang Israel kelak akan seperti pasir laut, yang tidak dapat disukat atau dihitung. Nanti di tempat dikatakan kepada mereka, 'Kamu bukan umatku,' di situ akan dikatakan kepada mereka, 'Kamulah anak-anak Allah yang hidup.' Bani Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan akan mengangkat seorang pemimpin atas mereka. Mereka akan keluar dari negeri ini, kerana hebatlah kelak hari Yizriel itu." Hosea bab 2. Sebutlah saudara-saudara lelakimu, Ami, dan saudara-saudara perempuanmu, Ruhamah. Merayulah, merayulah supaya ibumu berubah, kerana dia bukan istriku, dan aku bukan suaminya. Biarlah dia menjauhkan pelacurannya daripada mukanya, dan zinahnya dari antara buah dadanya. Jangan sampai aku melucuti pakaiannya, sehingga dia telanjang, dan membiarkannya seperti pada hari dia dilahirkan. Aku juga akan menjadikan dia seperti gurun, dan membuat dia seperti tanah gersang. Akan kubiarkan dia mati dengan rasa dahaga. Tiada belas kasihanku atas anak-anaknya, kerana mereka anak pelacuran. Ibu mereka telah bersundal, perbuatan dia yang mengandung mereka sememangnya mengaibkan. Katanya, "Aku hendak mengikuti kekasih-kekasihku, yang menyediakan rotiku dan airku, bulu dombaku dan kain ramiku, minyakku dan minumanku. Oleh sebab itu, sesungguhnya aku akan memagari jalannya dengan duri dan membangunkan tembok untuk menyekatnya, sehingga dia tidak dapat menemukan jalannya. Dia akan mengejar kekasih-kekasihnya, tetapi tidak dapat menyusul mereka. Dia akan mencari mereka, tetapi tidak dapat menemui mereka. Kemudian dia akan berkata, 'Aku mahu kembali kepada suamiku yang pertama, kerana dahulu keadaanku lebih baik daripada sekarang.' Dia tidak sedar bahwa akulah yang mengurniakan kepadanya gandum, air anggur, dan minyak, juga memperbanyak baginya perak dan emas yang dipakai mereka untuk menyembah Baal. Oleh sebab itu, aku akan mengambil kembali gandumku pada musimnya,
dan air anggurku pada masanya. Akan kurenggut bulu dombaku dan kain ramiku yang diberikan untuk menutupi auratnya. Sekarang aku akan menyingkapkan kejalangannya di hadapan mata para kekasihnya. Tiada seorang pun dapat melepaskan dia daripada tanganku. Aku akan menghentikan segala kegirangannya, perayaannya, bulan barunya, hari sabatnya, dan segala hari rayanya. Akan kubinasakan pokok anggurnya dan pokok aranya yang disebutnya, inilah upah yang diberikan kepadaku oleh para kekasihku. Semua itu akan kubuat menjadi hutan, dan binatang liar akan memakannya habis. Aku akan membalas kepadanya hari-hari apabila dia membakar dupa untuk Baal. Dengan anting-anting dan permata dia menghias diri lalu mengikuti para kekasihnya dan melupakan aku. Demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu, sesungguhnya aku akan memujuk dia, membawa dia ke gurun, dan berbicara menenangkan hatinya. Dari sana akan kukurniakan kepadanya kebun-kebun anggurnya dan lembah Akor sebagai pintu pengharapan. Di sana dia akan menjawab seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia keluar dari tanah Mesir. Pada waktu itu, Demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku, dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Akan kujauhkan nama Baal daripada mulutnya, sehingga nama mereka tidak akan disebut-sebut lagi. Pada waktu itu, aku akan mengikat perjanjian bagi mereka dengan binatang-binatang di padang, dengan burung-burung di udara, dan dengan binatang-binatang melata di bumi. Akan kutiadakan busur panah, pedang, dan peperangan dari negeri ini, dan akan kubaringkan mereka dengan aman. Aku akan mempertunangkan engkau dengan diriku untuk selama-lamanya. Aku akan mempertunangkan engkau dengan diriku dalam perbenaran dan keadilan, dalam kasih abadi dan rahmat. Ya, aku akan mempertunangkan engkau dengan diriku dalam kesetiaan, dan engkau akan mengenal Tuhan. Pada hari itu, aku akan menyambut baik permohonan. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyambut baik permohonan langit, dan langit akan menyambut baik permohonan bumi. Bumi akan menyambut baik permohonan gandum, air anggur, dan minyak, dan semua itu akan menyambut baik permohonan Yizreel. Aku akan menyemainya bagi diriku di bumi, lalu aku akan mengasihani Lo Ruhama. Aku pun akan berfirman kepada Lo Ami, engkaulah umatku, dan dia akan berkata, sememangnya engkaulah Allahku. Hosea bab 3. Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, tunjukkanlah cintamu kepada seorang perempuan yang berzina, dan juga dicintai lelaki lain sama seperti Tuhan mencintai orang Israel. Sungguh pun mereka berpaling kepada tuhan-tuhan lain, dan menyukai kuih-kuih kismis. maka aku menebus perempuan itu bagiku dengan harga 15 shikal perak dan 1,5 homer barli. Kataku kepadanya, berhari-hari lamanya hendaklah engkau bersama-samaku. Engkau tidak boleh melacur dan tidak boleh menjadi milik orang lain. Maka aku pun tidak akan mendekati engkau. sesungguhnya orang Israel akan hidup beberapa lamanya tanpa raja, tanpa pemimpin, tanpa korban sembelihan, tanpa tiang berhala, dan tanpa baju efod ataupun terafim. Setelah itu, orang Israel akan kembali dan mencari hadirat Tuhan, Allah mereka, serta Daud, raja mereka. Pada hari-hari terakhir, mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan restunya. Hosea bab 4. Dengarlah firman Tuhan, wahai orang Israel, karena Tuhan ada sungutan tentang penduduk negeri ini. Tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih,
malah juga tidak ada pengetahuan akan Allah di negeri ini. Yang ada hanyalah mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, dan berzina. Mereka langsung tidak mengendahkan segala larangan, dan penumpahan darah menyusul penumpahan darah. Oleh sebab itu, negeri ini berkabung, seluruh penghuninya merana, termasuklah segala mergas tua di padang dan burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut pun lenyap. Namun begitu, jangan ada seorang pun yang berani membantah, jangan seorang pun berani mengherdik, kerana bangsamu itu seperti orang yang berbantah-bantah dengan imam. Engkau tersandung pada siang hari, dan nabi pun tersandung bersama-samamu pada malam hari. Aku akan membinasakan Israel, ibumu. Umatku binasa kerana kurang ilmu pengetahuan. Kerana sedemikian engkau menolak ilmu pengetahuan, maka aku pun menolak engkau menjadi imam bagiku. Kerana engkau telah melupakan hukum Allahmu, maka aku pun akan melupakan anak-anakmu. Semakin ramai imam itu, semakin bertambah-tambah dosa mereka terhadap aku. Oleh sebab itu, aku akan mengubah kemuliaan mereka menjadi kehinaan. Mereka mendapat rezeki daripada berdosanya umatku, lantas mereka mengharapkan umatku terus dalam kemungkaran. Maka akan terjadi, sebagaimana nasib umat, demikianlah nasib imam. Aku akan menghukum mereka kerana perilaku mereka, dan membalas mereka menurut perbuatan mereka. Mereka akan makan tetapi tidak kenyang. Mereka akan berzina tetapi tidak menjadi semakin ramai, kerana mereka telah meninggalkan Tuhan dan menduakannya dengan menyembah tuhan-tuhan lain. Persundalan, air anggur, dan air anggur baru menghilangkan akal. Umatku meminta petunjuk daripada berhala kayu dan mendapat pernyataan daripada tongkat Faal. Mereka disesatkan oleh roh kekufuran dan berbuat kemungkaran dengan menyeleweng daripada Allah mereka. Mereka mempersembahkan korban di atas puncak-puncak gunung, membakar dupa di atas bukit-bukit, di bawah pokok ok, pokok hawar, dan pokok rimbun, kerana naungannya baik. Maka para anak perempuanmu melacur, dan para menantu perempuanmu berzina. Aku tidak akan menghukum para anak perempuanmu apabila mereka melacur, atau para menantu perempuanmu apabila mereka berzina, kerana kaum lelaki sendiri pergi menyisih untuk bergaul dengan pelacur, dan mempersembahkan korban bersama dengan para pelacur kuil. Maka bangsa yang tidak berpengertian itu akan mengalami kemusnahan. Kalaupun engkau berlaku kufur, wahai Israel, jangan sampai Yehuda turut bersalah. Jangan pula datang ke Gilgal, jangan naik ke Bet Awen, dan jangan bersumpah demi Tuhan yang hidup. Israel keras kepala seperti lembu yang ketegar. Masakan sekarang Tuhan menggembala mereka seperti domba di padang yang luas. Efraim bersekutu dengan berhala-berhala, biarkanlah dia. Minuman keras mereka habis, mereka terus-menerus berzina. Para penguasanya sangat menyukai keaiban. Angin membungkus mereka dengan sayap-sayapnya, dan mereka akan mendapat aib bahana korban-korban yang dipersembahkan mereka kepada berhala itu. Hosea bab 5. Dengarlah ini, wahai para imam, berikanlah perhatian, wahai keturunan kaum Israel. Pasanglah telingamu, wahai keluarga raja, kerana hukuman itu ditujukan kepadamu. Kamu telah menjadi perangkap di Mizpah dan jaring yang terbentang di atas gunung Tabor. Para pemberontak itu semakin jauh terbenam dalam kehinaan, maka aku akan mengazab mereka semua. Aku mengenal Efraim, dan Israel tidak tersembunyi daripadaku. Sekarang ini engkau telah bertindak kufur, wahai Efraim, dan Israel telah mencemarkan dirinya.
Segala kemungkaran mereka tidak mengizinkan mereka kembali kepada Allah mereka, kerana roh kekufuran ada dalam diri mereka, dan mereka tidak mengenal Tuhan. Keangkuhan Israel menjadi saksi terhadap diri sendiri. Israel dan Efraim akan tersandung oleh kesalahan mereka sendiri. Yehuda pun akan tersandung bersama-sama mereka. Mereka akan pergi mencari hadirat Tuhan dengan membawa seluruh kawanan haiwan ternakan mereka. Namun demikian, mereka tidak akan menjumpai Dia. Dia telah menarik diri daripada mereka. Mereka berlaku khianat terhadap Tuhan, kerana mereka melahirkan anak yang haram. Sekarang, perayaan bulan baru akan memakan habis mereka dan ladang mereka. Tiuplah sangkakala di Gibea dan nafiri di Rama. Teriakkanlah tanda bahaya di Bet Awen. Engkau diburu, wahai Benyamin. Efraim akan menjadi tandus pada hari penghukuman. Dalam kalangan suku Israel, aku memberitahukan apa yang pasti. Para pembesar Yehuda seperti kalangan yang memindahkan batas tanah. Aku akan mencurahkan murkaku atas mereka seperti air. Efraim tertindas, hancur dihukum, kerana kuat azamnya untuk mengikuti perintah manusia. Aku akan seperti gegat bagi Efraim, seperti kelapukan yang menimpa keturunan kaum Yehuda. Apabila Efraim melihat penyakitnya dan Yehuda melihat lukanya, pergilah Efraim ke Asyur dan mengutus orang kepada Raja Jareb yang suka bertengkar. Tetapi dia tidak dapat menyembuhkan kamu dan tidak dapat mengubati lukamu. Aku ini seperti singa bagi Efraim, dan seperti singa muda bagi keturunan kaum Yehuda. Aku sendiri akan mencabik-cabik mereka lalu pergi. Aku akan melarikan mangsa tanpa ada yang dapat melepaskannya. Aku akan kembali ke tempatku, sehingga mereka mengakui kesalahan mereka dan mencari wajahku. Dalam kesesakan mereka itu, masing-masing akan bersungguh-sungguh mencari hadiratku. Hosea bab 6. Mari kita kembali kepada Tuhan. Dia telah mencabik-cabik kita, tetapi Dia juga akan menyembuhkan kita. Dia mencederakan kita, tetapi Dia juga akan membalut kita. Setelah 2 hari, Dia akan menghidupkan kita. Pada hari yang ketiga, Dia akan membangkitkan kita, sehingga kita dapat hidup di hadirat-Nya. Marilah kita mengenal Tuhan. Mari kita berusaha keras demi mengenal Dia. Sepastinya fajar, Dia akan menyatakan diri-Nya dan datang kepada kita seperti hujan akhir musim yang membasahi bumi. Apakah yang harus kulakukan terhadapmu, wahai Efraim? Apa yang harus kulakukan terhadapmu, wahai Yehuda? Kasih setiamu seperti awan pagi, seperti embun yang menghilang awal-awal pagi lagi. Oleh sebab itu, aku telah mencencang mereka dengan perantaraan para nabi. Telah kuambil nyawa mereka dengan firmanku sendiri. Hukuman atasmu memancar seperti cahaya yang terang. Sesungguhnya, aku menghendaki kasih setia, bukan korban sembelihan, dan pengetahuan tentang Allah, dan bukan korban bakaran. Tetapi mereka melanggar perjanjian seperti Adam. Di sana mereka berkhianat terhadap aku. Gilead, kota para pelaku kejahatan, penuh dengan jejak darah. Sebagaimana gerombolan menghendap untuk menyerang orang, demikianlah perkumpulan imam. Mereka membunuh di jalan menuju Sikem, bahkan mereka berperangai jahat. Dalam kalangan keturunan kaum Israel, telah kulihat hal yang mengerikan. Di situ terdapat pelacuran Efraim. Israel telah menodai dirinya. Juga bagimu, wahai Yehuda, telah ditentukan suatu penuaian ketika aku hendak memulihkan keadaan umatku. Hosea bab 7. Apabila aku hendak menyembuhkan Israel, tersingkaplah ketidakadilan Efraim dan kejahatan Samaria. Mereka melakukan penipuan, pencuri masuk ke dalam,
gerombolan penjahat menjarah di luar. Tidak terfikir dalam hati mereka bahwa aku ingat akan segala kejahatan mereka. Sekarang mereka terkepung oleh segala perbuatan mereka sendiri. Kesemuanya ada di hadapanku. Mereka menyeronokkan raja dengan kejahatan mereka dan para pembesar dengan pembohongan mereka. Mereka semua penzina, seperti ketuhar yang dinyalakan oleh pembuat roti. Dia hanya berhenti membesarkan api dari permulaan adunan, diuli sehingga siap diadunkan raginya. Pada hari perayaan raja kita, para pembesar menyusahkan diri dengan mabuk air anggur, manakala raja bersepakat dengan para pencemuh. Mereka datang menghadap raja dengan hati seperti ketuhar, sementara mereka menyiapkan serang hendap. Amarah pembuat roti membara sepanjang malam. Lalu pada pagi hari, dia membakar seperti api yang menyala-nyala. Panaslah mereka semua sebagaimana ketuhar. Mereka memakan habis para hakim mereka. Tumpas sudah ke semua raja mereka. Tidak ada orang dalam kalangan mereka yang berseru kepadaku. Efraim mencampurkan diri dengan bangsa-bangsa. Dia menjadi bak roti bundar yang tidak dibalikkan. Kekuatannya dimakan habis oleh orang asing, tetapi dia tidak menyadarinya. Ya, rambut putih bertaburan di kepalanya, tetapi dia tidak menyadarinya. Biarpun keangkuhan Israel menjadi saksi terhadap diri sendiri, tetapi mereka tidak kembali kepada Tuhan, Allah mereka, dan tidak juga mereka mencari hadirat-Nya, walaupun berlakunya semua itu. Jadilah Efraim seperti burung merpati yang betul bendul dan tidak berakal. Sebentar mereka memanggil Mesir, sebentar mereka pergi ke Asyur. Apabila mereka pergi, aku akan membentangkan jaringku ke atas mereka. Akan kujatuhkan mereka seperti burung di udara. Akan kumarahi mereka dengan keras menurut maklumat yang telah diberikan kepada perhimpunan mereka. Malanglah mereka, kerana mereka melarikan diri daripada aku. Binasalah mereka, kerana mereka memberontak terhadap aku. Aku hendak menebus mereka, tetapi mereka berkata dusta kepadaku. Mereka tidak berseru kepadaku dari dalam hati, melainkan meraung-raung di atas tempat tidur mereka. Mereka berkumpul untuk memohonkan gandum dan air anggur, tetapi mereka menjauh daripada aku. Sungguh pun aku telah melatih dan menguatkan mereka. Mereka merancang kejahatan terhadap aku. Mereka tidak berbalik kepada yang maha tinggi. Mereka seperti busur panah yang rosak. Para pembesar mereka akan tewas oleh pedang kerana lidah mereka yang garang. Demikianlah mereka akan dipersendahkan di tanah Mesir.